Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, ikhwan dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali sama-sama kita senantiasa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita sudah pun berada di dalam bulan yang senantiasa diminta supaya diberkatinya, ialah bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita duduk di pintu bulan Ramadan, duduk di dekatnya dengan bulan Ramadan. Tak berapa hari habisnya bulan Rajab, maka akan menemui bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bulan yang sangat memberi harga yang tinggi pada diri seseorang yang beriman pada Allah Ta'ala, supaya kita sama-sama senantiasa muhasabah dan membuat perhitungan diri kita, usaha supaya kita boleh beramal dengan apa sahaja amalan-amalan yang ditutup oleh syarak. Lebih lagi solatul jamaah yang kita alhamdulillah di pagi ni sama-sama kita boleh solatul jamaah. Pagi hari ni solatul jamaah. Sesiapa yang hadir jamaah di waktu pagi dan dia menyepakti jamaah bersama dengan imam, maka dia adalah di bawah jaga Allah Ta'ala, fi zimmatillah. Allah Ta'ala jaga dia sehari genap pada hari ini insya-Allah. Allah Ta'ala menjagakan kita daripada perkara-perkara yang membahayakan kita. Terbesarnya waktu subuh ni. Lebih lagi kita duduk pada bulan Al-Haram. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahra. 12 bulan. 4 bulan bulan haram, iaitu bulan Rajab, sebulan sore dia. Lepas tu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. 4 bulan ni dikenali sebagai bulan Al-Haram. Maka alhamdulillah, sekali lagi kita senantiasa ingat bahawasanya pusingnya hari ini masih cepat. Perubahan pertukaran. Sebab tu Allah Ta'ala ghayak wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang senantiasa bertukar di antara manusia. Hari ini tukar seumur kita. Hari ini tak serupa dengan esok lah. Tak serupa dengan kemarin. Hari ini tak serupa dah dengan kemarin. Sebab itulah kadang-kadang Allah Ta'ala ni tak ubahkan nasib kita, melainkan kita mengubahkan nasib. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'mahu hatta yughayyiru ma. Inna Allah la yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Allah Ta'ala tidak ubah apa yang kita kedudukan kita, nasib kita,
hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia tu ubah dulu kehidupan dan nasib dia. Kadang-kadang kita ni tak saya berubah. Kehidupan kita tak berubah. 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, 40 tahun dulu, duduk lagi tu. Tak saya berubah rasa. Duduk sekadar tak boleh makan, boleh suap, boleh minum. Tak apa lah. Tak saya berubah. Tak saya berubah jadi kau baik lagi, kau molek lagi, kau comel lagi. Sebenarnya hari ini watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kadang-kadang orang tu miskin jadi kaya, orang miskin, orang kaya jadi miskin. Orang mulia kadang-kadang jadi hina. Orang hina kadang-kadang dia jadi mulia. Ayyam, hari ini pusing belakang. Sebab tu apabila kita tengok di dalam sejarah-sejarah kisah-kisah ni, Allah Ta'ala memputarkan benda-benda ni. Dan memputarkan benda-benda ni. Seumpama apa kita tengok ni, seumpama kita tengok tidak ada siapa yang khayal bahawa Fir'aun ni dulu yang mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la, mengaku dari Tuhan. Besar. Tak ada orang nak mengaku dari Tuhan ni bukan biasa. Kalau dia tidak ada kekuatan, tidak ada kebesaran, tidak ada kehebatan, dia tak mengaku dari Tuhan. Ini dia bahasa dia ada amnat. Ada segala-gala kekuatan yang boleh nak mati seorang, boleh nak hidup seorang, boleh tu yang mengaku di Tuhan. Tapi apa akhir hidup dia? Seorang yang pernah mengaku jadi Tuhan dan dia buat apa sahaja yang dia kehendak, akhir dia tergelar dalam lautan. Tergelar dalam lautan disebabkan seorang budak yang diberanyukkan air, lepas tu dia ambil perak, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Budak hak dia duk cari nak bunuh. Sepanjang masa dia meretah tu, tubik peretah nak bunuh budak ni. Nak bunuh budak ni. Tak saya hidup. Saya tengok mana perut besar di kalangan Bani Israel, mana beranak tubik anak lelaki, yuzabbihuna abnaakum. Suruh sembelih habis. Akhirnya dia sendiri yang menjaga, mendeda, membela dalam kata dia. Dan akhirnya budak yang dia bela, yang dia jaga, yang dia nak makan dalam kata dia lah menyebabkan dia itu tenggelam dalam laut, itu Nabi Musa AS. Watilkal ayyam nudawiluha. Satu hari dia mulia, dia raja, dia Tuhan, mengaku. Tapi akhir kehidupan dia tenggelam dalam laut. Ni hak besar. Namrud siapa? Namrud siapa itu nak Namrud Namrud mengaku ke? Mengaku dia tak mengaku Tuhan, yang mengaku tadi dia ni salah seperti Tuhan, tak boleh hidup manusia. Ana uhyi wa umit. Qala ana uhyi wa umit. Qala inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Dia kata aku boleh lama ya atas Tuhan. Tuhan boleh mati hidup, aku pun boleh. Qala ana uhyi wa umit. Aku boleh hidup, boleh mati. Tetapi akhirnya dia juga dimati ataupun dibunuh. Sebabkan kematian dia oleh seekor nyamuk yang hina, yang mati dengan nyamuk masuk dalam telinga dia. Yang nyamuk sayap patah pula. Kalau nyamuk hak gagah boleh kira, ni nyamuk hak lemah, hak dhaif sekali, hak sayap pun sengit sebelah lah terubah, tak betul masuk dalam telinga dia. Allah, mati dengan seekor nyamuk, seekor lalat. Seorang yang mengaku kata dia ni boleh mematikan manusia, boleh menghidupkan manusia, akhir dia mati dengan seekor lalat yang masuk dalam telinga dia. Ni kata tilkal ayyam, hari lagu itulah. Tak ada pedah apa bermegah-megah kita ni.
Lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf. Nah, kisah-kisah Nabi ni Allah Ta'ala suruh kita ambil pengajaran, ibrah. Nah, suruh kita ambil ibrah, suruh kita ambil pengajaran, lebih-lebih lagi para-para pendakwah. Cara untuk nak dakwah kaum. Dan kerana setiap kaum tu tak serupa. Setiap pacacat, setiap zaman, setiap masa tak serupa. Setiap orang Nabi tu ada cudin dia, khah. Amalan cudin umat dia pun khah. Ya, setiap umat tu ada amalan cudin dia. Emang cudin di segi kebaikan, emang cudin di segi kejahatan. Setiap umat Allah Ta'ala binasa tak serupa belakang. Ya, binasa umat tu, setiap umat belum pada umat Nabi kita SAW ni tak serupa belakang binasa. Nabi Yusuf AS, kita tidak ada siapa yang khayak ataupun nampak kata Nabi Yusuf AS yang di zaman kecil dia ni pernah dilontar masuk dalam telaga. Ya, seorang budak yang kena lepar dalam telaga dah. Nak mati dah, makna lebih mati dah kalau mau kita panggil tak. Lebih mati dah budak ni. Allah, kalau budak dalam lepar dalam telaga dah. Nah, lepar dalam telaga buruk dah. Lepar dah telaga, mati dah. Nah, bawa muda, besar, mau perak, kena fitnah, masuk pula penjara. Allah, masuk penjara pula. Segak. Kena fitnah. Apa kita lah ni, duk cari, bukan fitnah, duk cari masuk legok tu. Duk cari belakang, tak ada kena fitnah. Dah, dah lah. Kadi kamu boleh jadi, kadi orang mangkau kena fitnah, boleh jadi. Dah, tapi hak banyak-banyak hak duk gigat 10 orang, 20 orang sehari tu hak duk penuh got negara ni. Tu dia mau cari belakang tu. Cari tu. Tapi akhirnya walaupun kesusahan pada permulaannya, akhirnya diberikan kursi raja dia ataupun kursi pemerintah negeri Mesir. Ada di raja tapi jadi senapati, kahak pada waktu besar lepas pada raja dia. Nah, meretah kongklang. Kerana raja Firaun pada adat dia pada zaman tu, dia tak seseorang yang sepanjang menteri dia lah yang jaga di bawah dia. Pun Nabi Yusuf dilantik sebagai penjaga khazainul ard, penjaga harta bumi Mesir pada waktu itu. Lebih lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tengok Allah susah keluar daripada Mekah dalam keadaan gelap malam. Tu baik. Tak nak duduk Mekah. Nak duduk Mekah tak boleh. Habis sekat jalan dia mau belakang. Mana pergi situ bersetuk jalan, pergi sini jalan setuk. Apabila tidak ada jalan keluar, kena cari tempat lain. Nak duduk tempat tu lah tak boleh. Tak ada jalan. Setuk bila jalan. Lalu tu kena cari tempat keluar. Rasulullah SAW menemani seorang sahabat dia tu Abu Bakar. Tubik di waktu tengah malam, kegelapan malam. Mengakak dangki naik bukit tinggi untuk mengelak diri daripada kejahatan dan kejahatan orang Quraisy. Tapi akhirnya dia klik masuk bumi Mekah sebagai pembuka Mekah di waktu siang hari. Di waktu siang hari. Lepas tu boleh masuk bumi Mekah ni, setiap penjuru bilik pintu dikatakan si mumerang. Masuk dalam penjuru pintu-pintu Mekah, di antaranya 4 pintu Mekah. Bagi kita kat si mumerang lah. Boleh masuk setiap penjuru pintu asasi hak Mekah. Tubik dengan keadaan gelap, tubik dengan keadaan lari, tubik dengan keadaan kegelapan lari lagi. Tapi masuk di waktu siang hari, lepas tu boleh masuk setiap pintu Mekah. Tilkal ayyam, hari itu Allah Ta'ala pusing. Tidak ada siapa yang khayalkan ini. Dan dia rakyat siapa khayal bahawasanya Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah ni ada hamba, tidak ada harga. Hamba ni cerak dah tak ada harga. Gulam Umayyah, dia duduk dengan Umayyah ibn Khalaf.
Umayyah ibnu Khalaf ni tak ada. Nah, orang yang paling dahsyat permusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hamba. Tapi hamba kamu boleh memperhambakan diri sahaja, tapi tak boleh nak memperhambakan hati dia. Hati dia tidak ada hamba kepada manusia. Hati dia menerima Allah, menerima Islam, hamba kepada Allah Ta'ala. Tapi badan dia seksa, hati dia tidak memperhambakan kepada manusia. Sehingga diseksa, diheret di padang pasir yang panas, harrir ramda' dia panggil. Dia waktu yang sangat panas. Dan kalau kita tak kaki jalan di atas pasir yang panas di Mekah ni, menutup kaki kita. Terlalu panas. Tapi macam mana bila ni diheret dengan kuda di atas pasir panas. Allah, heret. Dah bakar dia. Heret dengan di atas batu pasir panas di Mekah. Sehingga letakkan batu di atas dada dia. Letakkan batu. Suruh dia klik semah ataupun beriman dengan apa yang orang Mekah beriman pada masa itu. Tapi di akhirnya Umayyah beli dia tu dengan harga yang sangat murah. Dan dia juga dijual dengan harga yang sangat murah. Ayat tak ada harga. Jual pun, beli pun murah, jual pun murah ya. Seolah-olah tak ada jual mana ni. Dia nak saja pun nak beri tak, tapi tak jual. Dia ambil klik. Itu Abu Bakar. Abu Bakar yang dapat menyelamatkan dia daripada seksaan sana. Tapi akhirnya gapo kemuliaan dia sehingga sampai sekarang orang sebut lagi Bilal. Dan dialah di saat yang bukakan kota Mekah yang boleh naik duduk di atas Kaabah. Sehingga setengah sahabat kata, setengah golongan Mekah ni, Abu Sufyan tu semua Mekah ni kata gagak hitam naik. Tak pernah ada gagak hitam naik di atas Kaabah. Mana orang tak mulia macam mana ni Nabi suruh naik di atas Kaabah ni. Kerana mereka orang-orang jahiliah dulu ni dia bermegah dengan keturunan dan baka dia. Dia tengok manusia ni di sisi keturunan. Kena gagak hitam naik bel ni, naik azan di atas Kaabah ni orang hitam ni. Kalau suruh lain tak apa lah ni. Kena Nabi suruh Bilal. Itu kemuliaan manusia tu bukanlah asal keturunan, kulit warna, bahasa tak. Kemuliaan manusia apabila dia tetap dia berpihak beragama kepada Allah. Demikian juga ia kata tidak ada siapa yang kaya bahwasanya seorang yang fakir lagi kuruh kaki halah, iaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni susah, miskin lagi, Mekah dulu kaki dia halah. Kuruh lah mula-mula kita kata. Sehingga setengah sahabat dia suka. Dia naik pangkai itu buka kaki dia halah, korek kere lah mula-mula. Dia kata bukan suka tengok dia. Nabi marah lah. Nabi tak, inna fikum amrun jahiliyah. Fa'mu ni ada lagi si perangai-perangai jahiliyah ni. Tapi akhirnya dia dapat naik duduk di atas dada Abu Jahal. Dapat duduk tekan jejak atas dada Abu Jahal dalam peperangan Badar. Di Mekah dulu bukan hina belaka dia. Akhirnya dia dapat membunuhkan Taghut ataupun Fir'aun hazihil ummah. Iaitu Abu Jahal. Abu Jahal. Hisham. Amr bin Hisham. Abu Jahal nama dia Amr ibn Hisham. Dia dua orang nama Umar. Umar ibn Khattab dengan Amr bin Hisham. Digelarkan Abu Jahal. Dan demikianlah. Itu di zaman sahabat. Lepas tu di zaman-zaman lepas pada sahabat, zaman-zaman kita, zaman-zaman pemerintahan
diktator lah, pemerintah panggil pada komunis, pemerintah punam paditkan, com paditkan, hak kita terkenal. Sama ada com paditkan Syawis, dia Syawishko, com paditkan hak Romania, ada paditkan ataupun Mussolini, com paditkan hak Itali dulu. Pembunuh ratusan ribu. Tapi apa akhir kehidupan dia? Semua tu emo kena gantung ataupun akhirnya papa mati di tengah jalan. Apa dia? Ya tilkal ayyam nudawila. Sebab tu ayyam hari-hari ni di antara jundum min jundillah. Tentera Allah Taala hari-hari ni. Allah Taala nak akakkan satu golongan dan Allah Taala nak berutuhkan satu golongan. Karena kehidupan kita ni senantiasa baru semua. Dan akhirnya kebenaran itu akan disanjung. Lama masa mana tak tahu. Tak tahu kita. Sebab itulah kita tidak, Allah Taala tidak mengubahkan nasib kita sehingga kita mengubahkan diri. Banyaklah di kalangan kita tidak memahami tentang mana cara-cara hidup. Duk pahal kata Islam ni takut dengan ibadat sahaja pahal. Islam tak apa, boleh semaya, pakai pia, boleh berzikir wa sebah. Boleh naik rumah tu, boleh reti tahlil, reti apa, tak cukup dah Islam. Boleh buat orang panggil ta majlis tahlil, orang panggil naik rumah tu, cukup dah Islam. Pahal sekadar tu. Islam sekadar mari semaya jemaah kau. Lepas tu boleh buat tahlil, mati buat tahlil. Gitu buat tahlil ni Islam ni apa? Tak ada orang lain tak bukan Islam lain. Nak kecek tak boleh orang lain. Sebelah ni nak kecek kanma tak boleh ni. Dia mata gaduh apa kanma suku, Islam suku. Allah. Dia kata kita tak boleh nak ubah nasib lah kalau kita tak kecek, tak sakutkan, tak rekekan Islam dengan pemerintahan. Sebenarnya Islam dengan pemerintahan tak boleh nak beza waktu. Imarah. Ulama dengan imarah ni tak boleh nak beza. Dua tu ya hak molek sekali dia duduk dalam tuatullah. Tu hak molek sekali. Tu nombor satu. Sebagaimana Rasulullah sahabat duduk dalam tuatullah. Imarah dengan imam. Tuatullah. Tapi belakang-belakang ni ya beza. Imarah suku lama suku tapi khijah tu lagi. Khijah tu lah. Sampai zaman kita ni becek dah tak usah khijah lah. Suku-suku lalu dah. Suku-suku lalu dah. Tak erti. Benarnya ia sakut dengan akidah. Pemerintahan pilih kasih sayang kepada pemerintahan ni ia sakut dengan akidatul wala' dengan bara'. Silat akidah tu terucut kita. Kalau silat teruk terucut teruk. Di atas pegangan lah. Masing-masing pegangan lah. Menghalalkan benda haram. Kalau dia berlafaz menghalalkan benda haram, terucut. Tapi dia tidak menghalalkan benda haram, kekuatan duduk di atas haram, kekuatan di atas makruh. Kadang tengok keadaan kedudukan dia, kebebasan. Sebab wa'lam semua nak hukum tak boleh lah benda ni. Sebab tu kita bersihkan akidah, bersih dah. Ibadat bersih dah. Hal lain kena bersih juga. Kena halal juga. Sebab tu kalau kanma halal juga. Nak wikan halal juga macam mana tak tahu. Orang Melayu kita ni, orang Islam kita ni, kau sari kau teruk, kau sari kau dahsyat, tak boleh berubah kehidupan dia. Tak boleh pilih. Hak boleh pilih nak pilih hak molek, tak boleh pilih hak molek. Boleh pilih dah apa pilih turut, bukan turut kebolehan dak. Bukan turut kebaikan dak. Turut golai. Allah. Ya tak? Kita tidak dapat mengubahkan nasib. Allah Ta'ala tidak ubahkan nasib. Mereka kita sendiri yang mengubah. Kita sehingga kita ubah dulu. Allah Ta'ala baru mengubahkan. Pendirian kita. Sebab itulah panggil masyarakat kita ni tidak memahami tentang siasat Islam tak faham. Tentang pemerintahan. Sebab kita tak ada laksud ngaji ni. Ngajar kau balasah, ngajar kau sejik pun kita ngajar fiqah. Dia ngaji fiqah ya. Fiqah ngaji hamid asmaiyah, ha wudu, ha bersih, masya-Allah ha najih, ha bersih.
Tapi bersihkan mu dah saya tak sing ngajar, tak sing. Ya kerata kalau ngajar ni ya kerata. Kerata banyak. Lah ya kerata banyak payah nak duk payah orang ngajar dia payah. Kampung tu email pun ada susah. Allah. Sebab Maha Amnat ada belakang dah. Setiap kampung tu ada Maha Amnat apa ni. Dah ada Maha Amnat. Tak setuju dengan dia macam-macam jadi. Dah setengah-setengah pak ni Allah, dah ku macam-macam aku ni. Cara pemelih Nayuk bandar ni. Dan setiap kampung-kampung semua kampung ni ku selalu dah. Dah bakal amnak selalu. Allah. Tapi kuat secara mana pun tengok dalam kisah tak ni. Akhirnya dah tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kena ingat tu insya-Allah taala. Sebab itulah kita tengok sejarah ni. Tarikh-tarikh dan kisah-kisah ni bukan cerita-cerita tetapi kita boleh mengambil pengajaran. Buat pengajaran pengiktibaran. Dan kebenaran itu dhallatul mukmin. Hikmah ini adalah peninggalan. Benar-benar orang mukmin cari tak jumpa lagi. Kita nak jumpa bila tahu dulu 40 tahun tak jumpa. Mari jumpa 45 tahun, telucuk pula dah. Lebanon naran, telucuk pula. Allah, 40 tahun cari boleh. Telucuk pula dah. Hak tolong cari pun telucuk juga pun ada. Allah, macam-macam. Ni nak berapa puluh tahun pula nak telucuk tahu. Ni kat 10 tahun dah telucuk. Nak telucuk 40 tahun pula. Mati kita dulu, belum belakang pula. Sebab tu di zaman kita ni kita kena menegak kebenaran. Dan nak pilih pemerintahan yang menegak kebenaran. Ciri-ciri ada ciri kebenaran, ciri Islam, itulah. Orang panggil innama waliyukumullah. Orang ada pemimpin, pemerintah ni Allah Rasul walladzina amanu, orang beriman. Itu jelas ayat Quran. Nak ubah tu ada ubah kita ni Islam. Kita ada akidah. Dan kita bukan tidak ada akidah. Kalau kita tak ubah tu kita akidah kita ada panah, ada panah lalu akidah. Di segi akidah ada panah lalu. Sebab kita walak kepada selain daripada Allah dan Rasul orang beriman. Kita tidak barakkan mereka ini. Sebab tu kita kena faham benda ni. Jangan semata-mata memahami Islam ni sekadar ibadat. Islam ni masuk belakang. Setiap gerak-geri kehidupan kita. Itulah sebagai kuliah sebuah pada pagi ini. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoalah semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita lebih-lebih lagi daripada penyakit yang melandakan kita di zaman ini. Subhanakallah.